Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi mudah-mudahan kita berada di salah satu taman syurga. Malam ini tajuk kita masih lagi berkisar tentang hijrah, ma'al hijrah. Hijrah yang mana hijrah ini adalah merupakan perubahan. Sebab kalau dulu kita fahamlah kan, hijrah ini adalah perpindahan daripada satu topik ke topik yang lain. Kan, berpindah pada satu topik ke topik lain. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah kita merujuk kepada perpindahan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Jadi apa yang kita dapat daripada perpindahan Nabi itu? Pertamanya, waktu Nabi diberikan gambaran yang akan berlakunya peristiwa hijrah, kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ditunjukkan, wahai Muhammad, ini Bukit Tursina, ini Baitul Laham. Bila nampak Yathrib tu, wahai Muhammad, kenapa dengan Yathrib? Yathrib tu nanti, Jibril kata, nanti kau akan diarahkan, kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah daripada akan berhijrah ke sana. Nabi masa tu Nabi tak tanya pun, apa sal pula? Nabi tak tanya. Yang apa hal? Dah elok-elok duduk Makkah sampai Madinah pula, pergi Yathrib pula. Nabi tak tanya. Sebab apa Nabi tak tanya? Sebab apa Nabi tak tanya? Sebab Allah suruh. Jadi kalau dah Allah suruh, jangan tertanya lidah. Kan? Kenapa lah kena tutup aurat pula? Tanya pula kan? Dah kena tutup aurat, tutup pula sebab Allah suruh. Kenapa lah kena jaga mak ayah pula? Janganlah tanya. Apalah dan nak jaga pula? Dia kata kan, bergaduh adik-beradik kan. Siapa nak jaga mak? Kau lah jaga, kau nak sulung, kau lah jaga, kau nak laki, kau lah jaga. Janganlah tanya macam tu. Tapi tanyalah kita ni siapa? Kita ni anak. Selagi mana anak, kena lah main peranan masing-masing. Tak dapat jaga, bagi duit. Dapat bagi duit, datang jangan ziarah jongok. Apa pun tak ada kan. Jadi itu antaranya. Jadi mana kata dalam hal ini kita tengok Nabi tak tanya. Sampailah kepada malam Nabi diperintahkan berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Masa tu lagi pula luar rumah Nabi ada tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Kan, bila Allah perintahkan tak ada pun Nabi kata, pahala malam ni pula yang pilih pula. Ya Allah, orang nak bunuh aku ni Allah. Tapi tak ada. Nabi keluar juga. Jadi Nabi keluar ikut pintu depan. Mungkin ada beberapa orang salah faham. Dia kata Nabi ni pelarian. Ada orang salah faham. Tapi kita kena perbetulkan tu sebab cara Nabi keluar dari rumah pun Nabi bukan ikut pintu belakang. Nabi bukan lari. Nabi ikut pintu depan, menghadap betul-betul tentera kafir Quraisy tu. Kemudian bila Nabi keluar pula, Nabi pergi ke Gua Sur tu untuk apa? Untuk masa tu tenangkan diri sebab semua jalan kena blok ni. Kan, kena selamatkan diri sebab nak bagi berjaya juga peristiwa hijrah ni. Kalau berjaya peristiwa hijrah ni, makna kata Nabi buat kerana Allah. Kemudian bila Nabi sebut pula tentang hijrah ni, Nabi khabar apa? Nabi khabar tidak ada lagi dah penghijrahan selepas ini. Nabi kata selepas Fathu Makkah tak ada lagi dah. Kita waktu kita yang berpeluang kan, sebelum PKP tu pergi Makkah, pergi Madinah kan, pergi haji, pergi umrah kan. Kita tengok balik, kita naik bas, perjalanan 5 jam lebih kurang. 5 jam. Dalam 5 jam tu betul atau tidak? Dalam bas tu mesti ada yang tanya, Ustaz, agak-agak pukul berapa sampai? Yang seorang tanya, berapa jam lagi Ustaz? Yang semua tanya. Kenapa tanya? Sebab dah rimeh duduk kat dalam bas tu, macam tu lah. Ataupun terasa tak sabar nak sampai kat sana, apalah ambil warna pula. Walhal naik bas yang selesa, aircon tu 5 jam. Ada berhenti tak nak terpancing kan? Berhenti. Tapi
Mana kata 5 jam tu keadaan kita berbeza. Dan siapa yang naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, dia kalau pandang keluar tingkap tu mesti dia terfikir. Dia pandang kan, tengok macam manalah Nabi hijrah dulu. Kalau orang tu ingat peristiwa hijrah, dia mesti akan terfikir. Mesti akan terfikir. Tapi masalahnya, kadang sebab yang kita tengok kat luar tu, ya Allah macam mana Nabi hijrah dulu. Dengan tahap koreng kontang pasir, kan, pokok pun tak ada. Adalah 1-2 pokok, yang banyak batu-batu. Macam mana? Masalah yang kita tengok daripada cermin bas tu, daripada tingkap bas tu kita tengok pun bukan itu jalan yang Nabi ikut. Masalah jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Bayangkan tu. Jadi bukan senang. Belum cerita lagi waktu Nabi duduk dekat dalam gua tu, macam mana orang bertungkus lumus nak bantu Nabi. Bagaimana Sayyidina Ali bila besok tu dia orang dah perasan. Dia dah perasan rupa bukan Nabi yang tidur kat katil tu, rupanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenapa lampang kat depan semua orang? Kan? Anak puteri kepada Sayyidina Abu Bakar, kau nak tampar depan semua orang. Asma setiap malam, walaupun demikian, setiap malam pergi hantar makanan. Bayangkan sampai dikatakan sampai luka-luka tangan dengan lutut dia tu nak manjek pergi ke gua sur tu. Kan kita pun tengok, tak apalah, dia tak naik dah kaki lutut ni. Asma ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar, nak manjek naik tu luka-luka tangan kaki tu. Masa tu kena ingat, masa dia memanjek tu bertungkus lumus berikhtiar tu, pada ketika itu Asma sedang sarat mengandung 9 bulan. Bayangkan bila masuk boleh beranak tu, kan? Kalau kita tak ada orang kan, tinggal dah terbaring dah. Dah nak keluar mana? Dia bawa makanan manjek bukit, hantar makanan ke Nabi. Itulah yang kita cerita antara yang tentang korban dan air mata. Dan bila Nabi sebut tak ada lagi hijrah selepas Fatu Makkah, Nabi sebut apa? Yang ada cuma niat dan jihad. Bayangkan Nabi kata tak ada lagi hijrah, yang ada niat dan jihad. Contohlah, sekarang ada lagi dah kerja kat pejabat, semua kerja kat rumah sebab dek PKP, kan? Makna kerja tetap kena kerja, cuma pada rumah. Cuma sekarang hijrah tak ada, yang ada niat dan jihad. Nak tunjukkan niat dan jihad dengan hijrah tu level dia sama dah hari ni, dan sama borek. Nak pula pada orang yang tak mahu berubah. Manusia bukan tak boleh berubah, tapi manusia kadang-kadang tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Contoh paling senang soalan paling senang. Soalan paling senang. Berhentilah merokok, tengok apa jawab. Apa halak? Bukan apa pun. Dan nisab pun tak banyak lah biasa ni. Contoh, sebab tak nampak keperluan berubah. Contoh, kau kuruslah sikit badan kau. Okey lah ni. Dia tak nak. Kan? Kau ni banyak nak makan, kau dah lah macam penyakit, kau bentolan makan selera, biarlah dia boleh makan. Sebab dia tak nampak benda tu, dia tak nampak kenapa dia kena berubah. Dia rasa okey je, kan? Itulah sebabnya. Jadi makna kata niat tu pun sama borek. Tu sebabnya Nabi sebut inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Bayangkan sayang Allah Ta'ala kat kita. Pagi tadi dah tertanya-tanya, jadi tak camah malam ni kat. Contoh, dia dah gosok dah baju nak pakai malamnya, dah siap telekong mana satu nak pakai malam. Jadi ke tak jadi, entahlah, tak tahulah. Jadilah, dah booking berapa bulan booking dah, daripada sebelum PKP booking. Jadilah. Cuma tak ada dia bahas. Kenapa tak nak naik banner? Sebab takut naik banner kan ramai macam hari dan tak mengasuh duduk, langsung batal program buat PKP. Dekat Melaka dengan Johor, program saya kebanyakan banner memang tidak digalakkan naik. Sebab bila penuh langsung tak ada. Hari tu kat Melaka ada satu tompek, langsung tak ada SOP, pantai lah. Sebab dah ramai mana naik banner, ramai tahanan umat datang. Daripada Muar datang, kat Melaka tu, kan? Sebab nak kontrol, kan? Nak kontrol. Alhamdulillah lah. Ni kira ramai sampai belakang sebab PKP hal penjarakan sosial lah. So sampai belakang, sampai keluar pun ada orang nampak tak makna okey lah tu, kan? Jadi mana kata kita tengok
Balik semula bila sebut tentang perhijrahan ni, hijrah kerana Allah. Niat tu. Niat pagi tadi nak gosok aja. Ni kopiah dia nak pakai, kita dah pegang dah kopiah. Ni kopiah ni nak pakai kopiah ni kan. Kita dah siap kopiah tu kan. Pegang kopiah tu pahala dah. Tu sayang Allah kayak gitu. Benda baik, kita niat tu dah ada pahala. Tapi kalau benda jahat, dia ingat besok dia nak rabur budak perempuan tu. Contoh. Dia niat jahat dah dah. Selagi tak buat, Allah tak kira lagi. Macam tu lah sayang Allah kayak gitu. Hai dan kau orang betul dengan budak tu. Kau tengoklah dan nampak budak tu dan tampahan dia. Kau tengok pagi sok benda pertama dia buat, dia nak cari, dia nak tampar dia. Tapi dia punya buat niat jahat tak kira lagi. Sayang Allah kayak gitu. Nampak? Tetapi pentingnya niat tu kejap lagi saya akan cerita. Begitu juga hijrah ni ada 3 peringkat kita tengok. Pertama, hijrah mahabbah, cinta kepada Allah. Kenapa kita kena cinta kepada Allah? Sebab Allah sayang benar kat kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mana tak ada benda yang kita tak minta tapi dapat. Malam ni ada orang saja-saja datang surau, tak tahulah Samsul Debat ada. Hei, dapat dia jumpa dengan dia. Kebetulan nak bateri dah charge penuh kan. Maka nak ambil gambar lepas ni kan. Gambar tonggak RM10, gambar rabah RM5. Harga masih sama, jangan lupa. Tak adalah saya paling gembira sekali malam ni lah sebab tengok tempat camah Seremban Selatan. Manjang darul-darul lain kan. Lambik betul nak dapat darul khusus ni. Kan banyak camah kat luar kan. Seronok betul malam ni. Tak payahlah lama. Tak payahlah lama menang kan. Kalau tidak kan, setiap malam balik tengah malam. Pergi Kuantan, Terengganu. Pergi Terengganu, Perak. Pergi Perak, Johor. Allah. Johor Melaka. Bila akhirnya dapat kat Seremban. Walaupun Selatan. Tak apalah, tak apa. Janji dapat Seremban kan. Berasal Seremban. Kan? Tak apa. Kan? Dari kan mana Allah sayang kat kita. Malam tadi berapa ramai yang terlelap masa tengok Chelsea seri tu. Berapa ramai? Terlelap tengok Chelsea seri, Spurs seri kan. Kan? Apa City kalah kan? Kan? Kalah. Macam mana? Liverpool yang menang minggu lepas lah. Minggu ni belum tahu. Tapi mana kata? Terlelap tak sampai minta panjang umur. Tapi pagi tadi hidup lagi. Pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa lah aku hidup lagi? Lah hidup lah lagi. Tak ada kan? Tak ada. Mana kata yang betul lah budak ni kan? Tapi betul. Mana kata Allah bagi kita peluang. Itu sebab jangan berhenti meminta daripada Allah. Kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Allah bagi kita automatik. Tengok rezeki macam-macam. Tiba-tiba pagi tadi dapat tahu lah ada duit masuk. Duit apa ni? Terlupa dah duit tu. Duit apa? Rupa kawan kita. Dia telefon. Aku pinjam duit kau lah. Bila ni? Alah 7 tahun lepas. 7 tahun lepas dia baru bayar. Rezeki nampak? Kita tak cakap. Kadang kita dah terlupa dah. Ni apa? Dapat buah kundangan, jeruk kundangan contoh. Contohlah macam saya lah malam ni. Mungkin saya faham kadang-kadang ada setengah tompek dia memang betul lah SOP dia bungkus makan malam ni. Tapi untuk penceramah biasa duk siap juga. Biasa jadi kadang-kadang dia tanya apa lauk Samsul Debat gambar makan. Tapi bila tak ada orang tanya mana tak ada harapan tu kan. Jadi macam tu lah. Kan mana tak ada harapan. Kan jadi macam tu lah. Jadi makna kata Allah ni bagi kita macam-macam. Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi benda yang kita tak minta, Allah bagi. Kan? Lahir-lahir je Allah bagi semua automatik. Sayang betul kat kita. Automatik. Ada tak yang lahir masa lahir doktor tanya, ni budak ni nak manual ke nak automatik? Tak ada, lahir semua automatik. Kan? Lahir napek ubang hidung kambang kompis terperanjat macam ni, bintang mata, semua automatik. Tak ada jap nak terperanjat ke tidak. Tak ada fikir lah dah. Okey, terperanjat, terperanjat. Tak ada, semua automatik. Kan, malam ni dengan ceramah, ada yang pam jantung sendiri. Mana ada, semua automatik. Tap. Kok mongah tadi, kan? Kan tadi kan ponik jauh, ialah sakit lutut, berseret jalan. Kan, serup, selepas itu, Allah, laju jantung Nampak tak? Tapi, kan, semua automatik. Automatik.
Kalaulah kita pam sendiri jantung dengan ceramah macamnya. Pam. Kalau pam kan mati. Pam. Kalau nak berceramah tu tak apa benda dia ceramah. Lama ke dah lupa lah pam. Dah seorang meninggal. Dan seorang meninggal. Jadi AJK surau semua bincang. Kita nak bincang, nak bentangkan balik pembentangan ceramah yang lepas. Ceramah yang baru-baru ni berapa ramai yang meninggal? 5 orang. Jangan panggil dah ceramah tu ramai yang mati. Macam tu pula kan. Pertama, berhijrah kita berubah kepada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila dah tak ada lagi dah waktu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad, maknanya kita berusaha untuk ubah diri kita pada buruk pada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. Kedua, ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Berubah kita menjadi pada seorang yang tidak beribadah mungkin kepada orang yang beribadah kepada Allah. Mengabdikan diri kita kepada Allah. Memang kalau kita sabut-sabut kan, tanya kan, kadang-kadang kita tertanya-tanya, agak ibadah aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Boleh tak aku buat ni? Kan? Betul ke apa yang aku buat ni? Kan? Belajar. Alhamdulillah. Hari tu kita tengok bila berlaku PKP, besar hikmah. Kan? Besar hikmah. Tiba-tiba barulah ketua keluarga sondar betapa dalam rumah 3 helai sejadah yang ada. Ni baru tahu nak semayang kat rumah, campur nak makan, tariklah pakai kain yang ada tu kan. Kan? Yang kedua, barulah dia sadar, ayah tu baru sadar dalam Quran tu banyak betul surah lain selain daripada surah Al-Ikhlas. Kalau tidak, itulah surah yang ditutuh dari mula sampai habis kan. Kemudian kita tengok berapa ramai ayah-ayah yang pada malam raya tak dapat tidur, meniti air mata menghayati teks khutbah yang nak dibaca esok pagi tu. Kan? Berdiri dia atas sofa tu besok tu, dek mimbar tak ada, berdiri atas sofa. Kan? Ada yang mengampal ini kan buat dan salah baca besok konon golak dengan anak dan tu yang tak dapat tidur kenapa? Kan? Iyo, maknanya ada hikmah. Ada bini yang garang main belasah, dia tanya tu. Capek bang, bini marah, capek semayang. Abang ni ketua keluarga, kena jadi imam. Abang tak pandai, duduk belakang, pakai telokong, duduk belakang. Laki pakai telokong, gila betul. Dah bini nak jadi imam kat depan, gila betul. Apa mazhab pakai tu? Kan? Jadi makna kata macam-macam hikmah. Jadi pengabdian kita. Jadi nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Kesempurnaan ibadah. Pertama mesti dengan ilmu. Kena belajar. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni semayang untuk orang laju ya. Semayang lagu-lagu kan orang. Apa faedah? Semayang aduh, ya benda tak betul. Surau tu kan. Dah mula. Ngutuk orang surau. Orang surau sini, selagi mana ada orang surau, selagi mana ada orang surau lah kan. Selagi tu eloklah taman ni. InsyaAllah. Sebab orang surau datang semua doakan kesejahteraan semua orang. Imam doa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, untuk semua. Kau sejahterakanlah dengan imam. Kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja. Ya Allah, yang lain tepi mampu je lah. Tak ada doa untuk semua. Barangkali yang tak datang tu rezeki dia murah juga sebab doa orang kat surau. Itu sebab kita kena ingat kan? Ada perubahan pada tindak tanduk perangai kita. Kita jadi lagi baik, kita jadi lagi elok. Tak berani dia cakap benda yang bukan-bukan. Dan begitu juga yang keempat adalah dimulakan dengan niat. Sekali lagi kita cerita tentang niat. Apakah huraian tentang mencapai kesempurnaan ibadah? Tak sampai saya cerita malam ni. Makna kena panggil lagi. Maknanya kita tangguhkan untuk ceramah yang lain untuk bab itu. Kemudian tawakal, penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berubahlah kita bila kita buat sesuatu tu percaya pada Allah. Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila susah sikit mengelupa cari manusia. Tengok musim PKP tu, macam mana orang merintih, merayu, menyombah-nyombah pun ada. Dek susah,
Rumah besar, kereta besar, cuti luar negara, dia kata tak ada kebantuan untuk kami je. Sebab apa dia keluar? Memang dia susah. Memang dia tengah susah. Dan kemudian ada pula orang yang lain pula balun dia. Kau cuti luar negara, duit banyak, kau tak layak terima bantuan. Jangan cakap dia tengah susah, tu yang dia cakap. Kita ni siapa nak ambil kerja Allah Ta'ala, kita tahu semua pula dalam akaun, dalam rumah orang tu pun masalah. Cuma keyakinan kita pada Allah tu kurang benar bila kita susah. Bila kita senang, kita kata Allah Ta'ala murahkan rezeki aku. Tapi bila kita susah, dah mula, siapa nak minta tolong ni, matilah kita. Habislah. Orang tua dulu kalau jadi PKP kat dia, tak ada salah. Dia dah buka kopuk tu kan, dia ambil padi tu tampi-tampi, dah pek boleh. Nah, kau masak boleh. Habis lauk ni apa? Tunggulah. Pak pergi dia mengocam apa, tangkap ikan 2-3 ekor, pek. Nah, masak ikan ni. Selesai. Orang dulu macam tu. Orang sekarang pun tahu tak ada ke bantuan untuk kami? Kan? Tak ada ke? Kami ni masuk dalam kategori B40. Kan? Nah. Kalau kita tengok keadaan kita hari ni lah kan. Allah uji tu ada sebab. Saya waktu lepas daripada diumumkan PKP, esok ke lusa tu, dalam tempoh lepas umum PKP tu, saya kena pergi Kuala Lumpur. Ada surat kebenaran pada polis apa semua untuk pergi buat rakaman iklan. Macam mana nak guna hand sanitizer, kok batuk macam mana lah, macam ni lah, pakai tangan macam mana lah. Saya dengan Ustaz Amin Idris. Oh iyalah. Pertama kali saya tak pernah tengok suasana macam tu. Highway tak ada orang, boleh golek gelantang tu. Daun koring tu penuh ke jalan tu. Wahal baru 2 hari. Masa tu ya Allah saya fikir. Lepas tu mandung, Allah maklum lah nak maghrib. Janganlah comel tu, dia belum habis itu, relax lah. Dia orang cerita hantu nyampah je. Tapi betul masa tu bila nampak daun koring tu semua kan, saya pandang mandung tu kan, memang rasa macam nak pusing balik lah. Kenapa lah dia setuju pergi rakam ni. Tu pengajaran untuk semua orang. Pelakon kau, penyanyi kau, semua susah. Penceramah pun sama. Tapi saya seronok lah sebab hari-hari round ceramah satu Malaysia pergi kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni ceramah masa PKP tu ceramah satu rumah. Kojap dapur, kojap topi beli air tu. Ikutlah mana angle yang ada lah kan, biar nampak lain kan. Lepas tu baru tahu betapa azab bangang kojap masa ceramah tu. Sebab dah besok depan dengan banyak orang. Tiba-tiba cakap seseorang. Apa lagi dia nak cakapnya? Apa dia nak cakap? Tak apa, bacalah iklan. Baca iklan ke mana? Baca soalan. Baca soalan-soalan orang yang tengah tengok live tu kan. Soalan orang ni pula cantik langsir, la ilaha illallah. Apa bondo kan. Cubalah bagi yang membina sikit apa hukumnya ni, macam mana ni, macam ni. Bolehlah kita dongang-dongang sikit kan. Bolehlah kita urai-urai sikit. Lepas tu saya pun pergi ke rumah mak saya pula, ambil suasana dengan dekat rumah mak saya tu. Depan surau rumah mak saya tu ada macam garaj motor parking tu, ada tempat duduk situ. Saya pacakkan kamera situ. Dekat belakang tu ada daun-daun, nampak pokok-pokok menghijau. Saya pun baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik biasa kuliah subuh dari menjelang torang tu kan, wah semua cakap cantik, suasana rindu nak balik kampung. Macam-macam lah cakap kan. Tapi cabaran ni orang kampung pula lalu tu salah tu. Asal lalu tin lalu pula macam-macam betul cabaran ni. Tapi itulah ni. Itu belum cerita lagi yang saya buat ceramah, dia minta buat ceramah motivasi online untuk Kementerian Pelajaran tu. Pagi tu pukul 9. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pumpang 2 jam kamera tak on. Wah parah waktu. Tak ada siapa yang dengar, cakap seorang 2 jam. Lepas tu kan orang Putrajaya pula tak mula-mula lagi ni kan. Sudah petang tu dalam pukul 2 tu buat dia balik semula. Dah lunyai lah petang tu, cakap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Lain ada ponik kan. Tu antara cabaran lah. Tapi hikmah ni apa? Dapat saya rehat betul-betul ke rumah. Masa tu pula adalah pula penceramah-penceramah yang monong. Kenapa pula monong? Dah biasa mana mengajukan duit surau, duit masjid mahal ceramah. Siapa berani panggil kau? Jangan nak cakap dah, jangan.
Jangan. Sedangkan dia sendiri baca kitab hadis tu, sampai kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa? Pertama, orang menuntut ilmu kerana nak tunjuk siapa lagi pandai. Allah laknat orang ni. Kedua, menuntut ilmu sebab supaya orang mendongak kepada dia. Dia nak orang hormat ke dia. Kalau laknat ya Allah. Ketiga, orang menuntut ilmu kerana nak mencapai kekayaan dunia. Dan yang keempat, orang menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama tak pandai. Lagi tahu berlawan dengan grup WhatsApp buat apa? Dia bagilah hadisnya, bagilah ni. Wah, dia pun ambil kat Google kan. Lepas tu cakap, ni yang Dan belajar dulu lah. Berberak kan. Memang tak iyo cerita waktu ni. Saya cakap tak ada bodoh tu. Tengok malam ni. Okey, saya datang lah. Kan salah tu. Kan okey, apa cerita? Makin kau boleh RM50, RM60 ceramah. Tak ada salah. Dulu boleh 100, 200, kenapa lah hari ni tiba-tiba kalau orang tak bayar kau RM5,000 kau tak nak datang? Sejak bila pula macam tu? Oh ni lah, bayar ni lah, bayar tu lah, bayar ni lah. Macam-macam. Banyak sekadar. Saya ceramah saya selalu bawa cerita ni. Saya dipanggil ceramah dekat Benter, Sekolah Kebangsaan Benter, untuk motivasi UPSR. Gabung 10 sekolah. Gabung 10 sekolah motivasi UPSR. Dia cakap dengan PA dia. Dia kata kami boleh bayar 10 sekolah tau, kau main tau. Kami boleh bayar 300 je, dia kata. Terangkit kat Lakoning tu. Cerita. Benter tu sebenarnya Kuala Lumpur. Tak saya mikirkan jauh. Jauh ni. Tapi saya tak tahu mak batal program. Saya kata tak apalah. Dah macam tu bajet Cakap dengan PA, cakap dengan orang. Tanya dia tak tompek lain dia nak buat juga. Mana sekali kan lah. Tak adalah datang satu tompek tu balik. Ada satu surau lagi dia pun nak bayar 300. Boleh lah kata. Jadi sebab sampai lah saya ambil ongap tu singgah kat kedai restoran Patin Steam Azmi. Restoran ikan patin steam fish Azmi kat Kuala Lumpur. Ya Allah, mangan letek nyawa dah sadap kan. Yo. Tu. Osah sadap kan. Yo. Siapa pergi Kuala Lumpur cari patin steam. Saya dah makan macam-macam tempat, temelur apa semua saya dah rasa. Tapi sadap, dia punya masakan sadap. Bau apa semua sadap. Dia masak tu. Saya tak ada cerita lah, apa yang rasa sendiri. Kan? Tapi memang sadap. Jadi saya teringat ada budak yang jual ikan patin dekat Temeloh tu. Dia kata, Ustaz, kita ikut harga lama lagi Ustaz. Kata. Ikan patin ni, patin biasa ni RM25 sekilo. Kalau patin buah RM200 sekilo. Patin muncung RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Kata. Oh, pandai betul dia cakap kan. Iyalah, daripada dia makan duit dia jual. Pahit lah, jadi rugi, jual lagi untung kan. Jadi balik cerita sekolah Benter tu. Rupa-rupa bila saya sampai kat sekolah tu pagi tu, Allah Ta'ala tunjuk kat saya. Rupa-rupa setiap sekolah yang calon PSR tu, satu sekolah tu seorang calon sekolah yang ada 2 orang, budak dah tak ada. Sekolah kampung, siapa yang kampung Lipis mesti tahu. Dekat Benter tu memang dah tak ramai budak. Banyak budak-budak tu pun yang jadi duduk dengan atuk duduk dengan dengan wan macam tu lah. Jadi dan duit 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi semua sikit nak bayar saya. Bayangkan kalau saya tolak tu kan, kalau saya tolak, kecewa tak dia? Kecewa kan. Jadi percaya dia bayar sikit, Semen Selatan bayar mahal, apa susah. Ni contoh mak berapa lu kalau mengungsi surau ni. Tak ada lah, saya saja je. Betul memang ya. Tak ada apa, jangan kita risau-risau kan. Ni kan TV lagi, apa lagi ada, tak ada masalah lah. Okey, kalau tak ada kan apa nak buat, tolong mak jual ke semprit mak, apa susah. Apa poning-poning kan. Iyo, apa ni poning buat apa. Kita ni kadang-kadang habislah, matilah kita. Aduh, duit tak ada. Relax kan. Allah bagi rezeki ni macam-macam. Duit banyak kan, duit banyak, rumah besar, kereta besar, pergi gaut tak hilang kat nikmat tu kan, esok kan duit banyak, bawa kopo-kopo duit pergi gaut sama ada tu. Sebab kita tu jangan tak payah kita pening-pening, penyerahan kepada Allah SWT.
Pertama, manusia sebut dia hamba Allah tapi amal baik mana Allah tak suka. Kedua, dia sebut rezeki datang pada Allah tapi bila susah dia mengelupur cari selain Allah. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Jadi kalau kita tengok kan, kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan mereka itu, mereka ialah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan surah At-Taubah ayat 20 pun ada cerita. Apa dia? Itulah dia. Orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Harta benda dan diri. Ini dia niat dan jihad yang paling susah sekali. Dah berapa lama dah duduk kat Bandar Semalang Selatan ni? Dah 20 tahun dah tuan. 20 tahun. Berapa banyak dah sumbangan? Sampai tak 2,000? Bukan 20,000 tu. Sampai tak 2,000 sumbangan kat tabung surau. Saya nak terkabil mikir. Macam tak sampai. Mana nak sampai kan? Mempertahankan keseringitan ni. Ataupun asal lalu tabung bebek gabut. Allah tak bawa lah duit. Masa bila kan pekat ada poket? Dia kata, memang tak ada bawa duit. Orang tu kalau dia nak sedekah tu daripada tak apa. Nombor akaun, minta nombor akaun surau apa susah. Pagi-pagi waktu subuh tu terus send duit masuk ke dalam tabung surau. InsyaAllah. Okey, masuklah duit tu kan. Okey. Jadi makna kata kita ni sekarang ni dalam nak buat ni harta benda ni paling susah sebenarnya. Bila kita mengumpul harta ni, makin kita simpan makin kita sayang. Makin kita simpan makin kita sayang. Sayang elok pula saya sebut tabung pun jalan lah. Macam tahu. Tengok punya kesian nampak. Tengok. Tuan tunjuk tabung sikit. Jangan semua tengok. Dah makin lama makin saya datang besar tabung kan, makin kecil tabung apa kan, makin kecil kan. Biar kecil ustaz doreh penuh tak ada bagi jangan risau, insya-Allah rezeki Allah murahkan dia itu kan. Lagi kita bagi lagi kita dapat insya-Allah kan. Jadi kita lihat bagaimana pula Imam Nawawi sebut hijrah itu pula adalah merupakan taubat, iaitu berhijrah daripada keadaan berdosa kepada keadaan yang tidak berdosa. Melainkan ada siapa yang berani kek tangan. Alhamdulillah tuan, daripada awal tahun sampai sekarang belum ada dosa lagi dah. Tolong kek tangan. Yang rasa-rasa tak ada dosa lah, tolonglah kek tangan. Yang kek tangan pun berdosa dah sebab belagak tak tahu bodoh kan. Mesti ada dosa. Tadi dah aku dah bunyi dah. Lambat sampai. Cakap nampak tak kan? Ada bunyi kan? Iyo. Saya pada sekali tu saya camah dekat masjid di Ijuk. Maksudnya kalau sampai tu saya memang, yelah saya naik Azia kecil gitu saya kan. Saya tak adalah parking pun camah tu. Relax lu, nanti lu. Kan kalau dia sambut sekarang dah tak jadi kojo, nak bergambar lah itulah ini. Nanti lu. Biar sekali orang dah azan, orang dah qamat ni semua dah masuk saf, baru saya masuk ke belakang. Saya dah ada wuduk lah, masuk tu ke belakang. Allahu Akbar. Sebab senang saya nak jamak isyak. Habis maghrib saya jamakkan isyak kan. Saya jamak isyak. Bila dah jamak isyak, pakcik kat sebelah saya tu tegur, penjamah belum sampai lagi teh. Sudah dan salam masjid ke apa? Saya pun tanya dia, siapa penjamah haji? Samsul Debat. Sudah, dia tak kena ada siapa kan. Dia tengok depan-depan lain ke Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat, dia sambung ni semenjak keluar TV ni langit datang la ilaha illallah. Langsung saya tanya, tak ada saya sambung dah dia. Tak jadi cakap dah. Diam tak dia cakap. Tiba-tiba pengusi masjid tu dengan JK masjid dah nampak saya. Tuan, kita nak mula dah. Saya pun salam masjid tu, pakcik. Saya mula dia kata. Dia pun pandang. Saya pergi sampai depan kan. Saya pandang sampai depan dia tengok pakcik tu dah tak ada. Balik dah pakcik tu, malu juga. Kan? Tapi itulah kan. Jadi makna kata dalam hal ini kita tengok balik semula. Benda tu tak ada apa pun. Dunia semua. Tapi bila kita sadar kita dosa, apa Nabi sebut? Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Taubat pada Allah banyak-banyak. Lepas itu bila dah bertaubat pada Allah, berazam pula tidak mahu mengulangi kesilapan kita. Taubat ni pertama kita menyedari kita buat salah. Kedua menyesali kesalahan kita
Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi itulah taubat yang sebenar-benarnya. Jadi makna kata hijrah ini juga memberitahu kita, hijrah ni ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Hijrah yang syar'i adalah perpindahan untuk kepentingan agama lillahi ta'ala. Manakala hijrah yang tidak berkepentingan syar'i, contohnya aku ingat aku nak kuihan badan. Kenapa kau nak kuihan badan? Biar dia lawa. Kau Rahman, kau dah macam tu, takat tu lah, tak ada nak lawa-lawa dah. Tapi kalau kita sebut, kenapa kau nak kuihan badan? Biar ringan sikit badan dia, nak beribadah pada Allah, senang lillahi ta'ala. Minum. Contoh kan, berapa ramai kita memang betul bila kita minum ni, contoh bagi faham ni, bila kita minum kan, kita tuang air, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nampak? Kita sebut Bismillah, tuang air Bismillah. Kita nak minum pun Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, memang kita Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sejauh mana Bismillah maksud dengan nama Allah tu sampai ke hati kita? Semua sabut, sudah dia jadi prosedur. Sampai rumah orang, bagi salam, Assalamualaikum. Tapi sejauh mana dalam hati sejahtera ke atas kamu? Berapa ramai? Kan, berapa ramai? Kebanyakan kita melafazkannya sekadar prosedur. I love you too, prosedur. Sayang, sayang, I love you too, prosedur. Walaupun dia tengok drama pukul 7, tapi dia tak dapat menghayati watak dalam drama tu. Contohnya 7 hari mencintai kudu. Saya tak tengok, tapi asah jahat amat leha tu dengar macam tu lah dengar. Mana kata dia punya watak suami isteri bercinta tu, kenapa tak ikut? Tapi kalau tengok dalam, siap mana nangis bini tu menyebut kan, yang Mia tu kan, tu kan. Saya tak tengok, tapi saya tahu lah macam tu lah. Jadi betapa sayang dia dekat Syukri Yahya tu. Watak tu saya tak tahu apa nama. Nampak yang dia pula dengan pandang, dengan menyesal, dengan bergenang air mata. Perasaan tu ada. Sayang. Tak sayang, tak ada beranak ramai-ramai dah. Allah ilallah ayat dia kau kan. Iyalah sayang lah abang, sayang abang sangat-sangat. Lain cara cakap tu. Jadi makna penyampaian, penzahiran kita tu, bila kita cakap macam minum ni, aku minum ni biar ada tenaga, mudah-mudahan dapat beribadah pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dapat agak sudah. Contoh kan, nak bagi faham. Kadang-kadang kita tu lah tanya lah benda-benda yang baik. Kenapa pergi sekolah? Anak kita berapa ramai pergi sekolah? Kerana Allah. Ingat dia pergi sekolah niat kerana Allah. Mudah-mudahan mudah dapat ilmu. Cakap tu kan? Adik jawab apa adik? Tingkatan apa? 3. Apa kecil nama? Oh dah besar dah. Tingkatan 3. Tingkatan 3. Niat aku pergi sekolah ni kerana Allah. Mak, ni mak aja. Kau nak senang, kau nak kaya, pergi sekolah, belajar tu betul. Mana ayat? Dah sebut tadi dalam hadis tadi. Siapa menuntut ilmu kerana nak mencari kekayaan dunia? Mak aja budak kecil. Ingat nak belajar rajin-rajin, sebab apa? Dalam dunia ni dengan ilmu, insya-Allah ilmu jaga kita. Macam tu lah. Dia barulah tokoh. Pergi kuliah agama hari-hari, lepas tu ajar anak, kau nak kaya tak? Belajar je rajin. Macam tu pula. Kawan tu dah belajar sampai nak berasap kepala, tak kaya. Macam mana? Kan? Sebab kaya ni semua hak Allah. Jangan minta jadi kaya. Ada orang lagi kaya daripada kita. Tu ya. Macam kahwin. Berapa ramai yang nikah kat surau dia? Ni tengok. Ni nikah kat surau, siap jemput imam datang kan? Imam nikah kan. Aku nikahkan di kau. Sebelum tu imam mesti tanya. Ni nak tanya kau nak nikah ni kenapa? Juga cakap, apa sal kau nak kahwin? Apa sal kau nak kahwin? Omak bising dia. Masa bila omak tak bising? Memang tu kau jual bising kan? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak? Nak beranak, lelaki yang nak kau. Bila pek nak perempuan? Pek nak perempuan. Nak pek nak perempuan, beranak kau jaga. Berhentilah lah, dah payah pula tadi tu. Beranak. Dah beranak pula marah pula beranak. Lepas tu, yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin lah. Tinggal saya seorang yang belum kahwin. Yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah. Lah, parah tu. Kemudian tanya, kenapa kau nak kahwin? Kau orang nak tengok budak perempuan tu. Lagi parah.
kan. Jadi nak cari susah nak jumpa seorang budak. Kenapa kau nak kahwin? Tuan Imam, saya nak kahwin sesungguhnya kerana Allah. Oh my, susah nak cari. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu biasalah, kebiasaan lah. Jadi dia dah tak ada jawapan lain kan, itulah jawapan dia boleh bagi kan. Sampai hati abang buat sembunyi, kenapa bang? Kerana Allah. Tak ada lah cakap ni. Yang golak tu pun cover-cover kan, berani mana tu kan. Itulah. Sebab apa? Kita ni bukan takut bini dah kan, tapi bini menakutkan. Orang perempuan ni dia kalau dia marah, nampak reda, nampak muka reda, kita tengoklah. Tanpa ada bangih, tengoklah. Segala bondo dicapai. Contoh, bukan orang Semban Selatan, ni Seremban. Tah mana arah pun tak tahulah. Macam tu lah. Jadi, makna kata sabarnya banyak, sabar. Dalam rumah tangga ni, ada 10 cara nak bahagia. Yang kita yang kena ada 10 perkara kena ada. Yang pertama tolak ansur, yang kedua sampai nombor 10 semua sabar. Tu je. Sabar. Orang lelaki kena sabar banyak. Orang perempuan memang macam tu, sabar. Tengok orang lelaki, tengok muka tahu belakang dah, tengok semua sabar. Kan sampai kan maghrib, abang malam ni tempat maghrib tak balik dah. Abang pesyak balik. Kau dah kopi tu? La ilaha illallah, mulut kau. Sabarlah, sabar. Abang tunggu masuk isyak. Sebab kalau tunggu masuk isyak dapat cahaya tak orang mana orang. Salah. Wah, pak bini tanya kan. Ya, kalau kita semayang ni dia ada 3 jenis cahaya. Pertama, cahaya bintang bergemelapan. Cahaya bintang bergemelapan ni masuk waktu semayang, dia tak tahu semayang. Dia semayang, tapi lambik. Dapat cahaya bintang. Cahaya bintang ni tak tahu orang mana. Kita golap jalan pandang. Ada bintang. Bintang tak tahu orang mana. Dia dapat cahaya bintang. Tapi kalau nak dapat, tu tahu orang lah malam ni, pahala. Tengok bulan mengambang. Nak dapat cahaya bulan mengambang, Allahu Akbar, tahu pergi semayang. Maknanya dia tak lengah-lengah lagi pergi semayang. Dapat cahaya bulan. Tapi kalau dapat cahaya perintah orang, itu cahaya torik matahari. Cara macam mana? Macam ni lah inapan sini. Lepas maghrib dia tak balik, dia tunggu sampai isyak masuk. Jadi itu dapat cahaya. Maknanya sebelum masuk waktu dia dah tunggu, dia akan dapat cahaya matahari yang terang mana orang. Itu dia. Itu dia kan, sabar banyak, sabar. Sabar separuh daripada iman. Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Apa lagi separuh? Apalah, dah separuh lah. Macam mana orang tak kan? Tak ada pegang lah separuh tu, separuh lagi apa? Sabar separuh daripada iman, separuh lagi adalah syukur. Syukur banyak-banyak. Nabi sebut amat menakjubkan umatku apabila mendapat nikmat dia bersyukur, mendapat ujian dia bersabar. Syukur banyak-banyak. Kan? Macam itulah saya ceramah kan, selawat. Saya tanya, ada satu surau lah, selawat apa selawat? Jawab untuk selawat lah, tanya pula. Payah, langsung diam je, tak apalah. Kita tanya, kita jawab balik. Begitu juga disebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah ini adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila sebut tentang sabar tadi, sabar ada 3 jenis sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Taat perintah Allah. Nak semayang, kalau tak sabar, tak semayang. Daripada Seremban PKL, tiba masuk Zuhur. Bang, Zuhur lah bang. Tak mau kita berhenti. Tak lama ke bang? Tak apalah, sekejap. Sabar, dia berhenti dulu. Berhenti, cari parking, ambil wuduk, semayang dulu. Naik kereta, sambung perjalanan balik. Tapi kau nak ambil macam mana? Nak ambil macam mana? Nak ambil. Kau dah habis ke? Dah habis, baliklah balik. Macam tu ya. Kan? Macam tu. Yang macam poso. Kau nak sabar lagi lah, kau nak sabar hari tu. Berapa ramai yang poso Zulhijjah hari tu. Yang poso sebab dia masuk korban. Kan? Kan? Oh my. Elo tu poso. Kan? Daripada 1 Zulhijjah dia poso. Bukan senang nak poso dengan tahap orang keliling kita muntah darah. Susah. Mak sodap elak nampak time tu lah dia makan si orang depan gitu. Time tu lah ni kan. Tak apa pasal sunat je. Langsung buka.
kan. Jadi kalau orang yang tak sabar breakfast, sabar pergi umrah kan, kau nak sabar juga. Pergi haji kau nak sabar. Macam sekarang nak pergi tak sabar-sabar, nak pergi sabar. Nanti insyaAllah bulan 11 dah mula start pergi. Kan dah dapat WhatsApp baru-baru ni 25 syarikat yang diberikan lesen LKU tu kan, bohong, tak betul, berita palsu. Sebenarnya lagi banyak lagi. Benda tu bukan kata palsu macam mana, ada syarikat yang dah tak ada benda senarai tu. Yang 25 tu memang syarikat tu lesen lama dulu, tahun bila punya. Yang terbaru buka kat website boleh tengok, ada 300 lebih syarikat yang diberikan kelulusan LKU tu, lesen tu. Jadi insyaAllah kalau siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 tahun depan. Ini bukan promote, lebih kurang macam tu. Macam tu. InsyaAllah bulan 3 siapa yang nak pergi dengan saya tu, Al-Mikela Travel and Tours. Pergi siapa yang bawa emak, siapa emak dan anak pergi dapat package istimewa. Nama dia package kasih sayang ibu, macam tu lah. Jadi anak tu kalau pergi dengan emak, tak adalah bagi hotel yang tahu-tahu. Saya itu saya pergi sendiri tengok. Ni pun satu hal kan tu. Saya tengok hotel dia. Kepantangan saya bila ada travel yang janji dengan orang macam ni, sampai kat sana lain hotel dia. Kalau lagi elok tak apa, lagi tahu kan. Nak tahu bunga-bunga KKLIA dah tahu dah. KKLIA tu kalau lain macam kata ustaz pengiring kepada semua jemaah haji-haji aja. Kita pergi nak beribadah. Kena sabar banyak-banyak. Apa juga hujan menimpa tu tanda hotel dah bertukar tu. Kan yang dah janji mari lain. Kan parah tu yo. Tapi betul kena sabar. Sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan larangan Allah, bukan senang. Mengumpet, sedap mengumpet ni. Kau tahu tak? Dengar-dengar Samsul Debat ada something dengan Aida Jebat. Contoh lah kan, contoh. Jadi kawan pula dengar, hui kau ni kan, boleh tak kau jangan ngumpet, kau jangan nak tunjuk baik lah. Kan apa no? Kita tadi cadang nak suruh orang tu jangan mengumpet, kita nak kena sound pula. Bukan senang, benda dah terbiasa kan. Berburak kat parking dah. Anak kau berapa orang dah? 3 kau, baru 5 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 2, 3502 main nombor tu. Jadi tu dia tak boleh dengar nombor lah, ditikam kono pula tu. Penyakit betul lah. Tu baru tanya jumlah anak tu. Nombor plate kereta pejamah pun ditikam. Kan kira orang dah biasa. Jadi bukan senang. Orang dah biasa buat dengan susah. Begitu juga yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Kena sabar. Bukan senang bukan senang nak buat. Tapi ujian dan dugaan Allah bagi kat kita macam ujian. Jadi balik tentang niat tadi, kita dah tahu niat ni, kita dah tahu lah tu. Cuma jihad tu macam mana pula jihad? Perjuangan ni macam mana? Perjuangan ni nak buat bondo yang kita niatkan, itu perjuangan yang besar. Aku ingat aku tak nak tinggal semayang lagi dah. Kita alhamdulillah setahun lepas kita dah tak tinggal semayang. Alhamdulillah. Yang terbaru nak buat apa pula? Aku nak semayang tapi awal waktu pula. Dulu dah semayang dah, tak tinggal semayang, tapi lambat, tak jaga mana waktu. So kali ni nak semayang awal waktu. Setahun kita jaga semayang dan semayang awal waktu. Rupa-rupa dulu semayang seorang, maka tahun ni semayang awal waktu. Kalau boleh nak jemaah selagi boleh. Dulu aku semayang jemaah dah, tapi habis tu bakal capuh balik tak tunggu lagi dah, tak nyompet-nyompet nak balik, tak sampai zikir, tak sampai apa, balik nak doreh sampai rumah kan. Jadi kali ni dia tahan, tunggu dulu zikir, imam doa, dia pun sama doa sekali, amin amin amin, sampailah baru balik. Lain improve. Jadi makna kata nak berjuang macam kita nak kuruskan badan lah. Yang penting kita tahu kita kat mana, status kita kat mana. Aku ingat aku tu makna dia dah tadi dia kata dia tahu status dia, aku dah semayang tapi lambat, aku nak semayang awal waktu. Mana tahu status kat mana. Macam orang nak kuruskan badan lah. Aku ingat aku nak kuruskan badan. Kau berat kau berapa kilo sekarang? Orang tanya, dalam mana dah main dalam-dalam? Main kilo kan. Dalam-dalam ni lubang kubur je. Kau cakap tu dalam 80. Maka susahlah nak berubah bila kita tak tahu status kita kat mana.
Oh, aku bawa aku sekarang 100 kilo. Macam mana nak turun tu? Senang ya. Pertama, elakkan ompek bono putih. Nasi, gula, susu, topung. Paling susah nasi. Payah. Sebab apa nasi? Lauk sadap-sadap. Jadi ambil lauk ya. Tak boleh. Memang 2 minggu pertama yang susah. Lepas tu ringan badan kita. Badan kita pun jadi senang. Nak pakai baju-baju lama pun banyak boleh pakai. Dia tak makan nasi, dia makan mi. Mi tu topung. Tak boleh. Jadi insyaAllah cuba. Saya pun last makan nasi tengah hari tadi. Tu last. Tu last satu. Ada saya belum mula oleh tu. Belum mula oleh. Agak ingat macam mana. Tapi memang saya pernah buat. Memang yang masuk dengan terbih hijrah ni kan. Terbih hijrah dia siap bayar kita masuk package untuk pergi ke gym apa semua. Pagi ni salah satu cara kontrol makan kan. Beli salad, beli apple hijau, acik-acik. Lepas tu kita packing kan. Packing. Pagi ambil satu pack, ambil makan. Pukul 10 makan pisang 2 biji. 2 biji tu bukan 2 tandan tau. Makanan bau tu kalau 2 tandan tu. 2 biji makan. Kemudian pukul 2 boleh masuk gym. Bolehlah, tak apa exercise lah. Siapa yang pergi kebun tu kudu boleh pergi kebun. Mana ada tu kan, menobeh ke apa yang patut kan. Kudu boleh sampai kedua. Kemudian pukul 2 sampai pukul 6 barulah kita makan ayam atau ikan yang dibakar saja. Lepas pukul 6 makan buah yang dapat lepas ceramah. Ada tak kadang biasa suruh ni buah bagi contoh nak contohlah contoh kan. Tapi saya cerita dengan mak saya, macam mana kau diet? Macam ni mak makan ni potong macam ni tengah hari macam ni. Berhentilah jadi orang. Mempersorik warna hidup kau tu kan. Makan lah. Cuma janganlah kau makan banyak. Dia makan segantang tak tu berhenti dia mak saya kata. Yalah kan. Jadi betul lah tu. Jadi makna kata niat kita dengan jihad kita perjuangan nak buat itu. Tengok balik. Pertama disebut. Kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dia terangkan tentang jihad ni. Kalau ada masuk nanti buka tafsir. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dalam tu Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan yang tidak terperi sakitnya kan. Azab sesaan neraka yang tak terperi. Bila sebut azab sesaan neraka ni, kita memang kena elak kan. Ada orang cakap kita tak apa kita ni umat akhir zaman, kita umat Nabi Muhammad, kena seksa macam mana pun tetap masuk syurga. Ayat jangan minta-minta neraka tak terdaya dah. Sekarang pun tak terdaya, panik apalah kekon ni lambat on ni kan. Bayangkan akhirat besok. Tahu jangan main. Orang-orang kafir besok, orang kafir, orang Yahudi, Allah Ta'ala akan jadikan saiz dia besar. Gigi sebesar Jabal Uhud. Gigi orang kafir ni. Dia punya bahu untuk jauh perjalanan, berapa hari punya perjalanan, bahu tu nak besar kenapa? Supaya seksaan dia tu maksimum. Kita ni yang kocik ni masuk zap habis. Rap habis. Baik balik. Tapi dia orang tu lain. Bayangkan dilemparkan masuk dalam neraka tu. Makin lama makin panas, sampai ke dasar. Berapa lama perjalanan sampai bawah tu? 70 tahun. Bayangkan dengan tahap tu. Tak apa masuk neraka besok, tak apa nanti besok kita masuk syurga. Jangan minta kan. Jadi dalam surah As-Saff tu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah perjuangan membela agama Allah dengan 2 perkara. Yang pertamanya harta benda, yang keduanya diri sendiri. Harta benda, duit kita, dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan. Kan? Dari mana dapat? Dan memang Nabi dah beritahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bayang lembah ameh. Banyak kata banyak tu. Kita cakap banyak sampai masuk dah ada. Tak cukup. Mana yang nak cari ni? Kita lah sekarang ni dalam poket ada RM500. Dah fikir dah nak belanja kawan kat mana lepas ni. Dekat dalam bank ada lagi RM2,000. Boleh lah tahan sampai tengah bulan depan kau, sampai hujung bulan. Boleh lah kot. InsyaAllah.
orang yang boleh budget duit dia macam tu. Ada orang macam ni garu palu. Aduh, kenapa bang? Dalam bank tinggal 10 juta, rasa nak bunuh orang ni. Ada 10 juta lagi dia rasa susah warna. Sebab dalam bank dia dah biasa ada 100 juta. Sekali tinggal 10 juta dia rasa susah warna. Itu memang hakikat. Kan? Berapa ramai orang Eden dah pencen sok tak payah fikir, duit dan dah ada, duit pencen dan dah ada, duit dalam simpanan dan yang duit EPF dan duit kedua SP dan ada dalam 300,000. Dia tak payah fikir, dia relax. Tak sampai 2 minggu pencen pegang senapang depan bank. Tak, saya bukan menghina yang bekerja jadi jaga, tak. Maksud saya tu, dia jadi tak cukup. Jadi tak cukup bila kita cakap macam tu kan. Sebenarnya tak cukup. Punca apa? Tu saya ceramah untuk warga emas kat Genting Highland baru ni. Dan saya ceramah untuk persaraan. Saya kata, hormat ayah yang baik main pencet-pencet, fikirkan untuk diri sendiri juga. Jangan berhabis untuk anak mereka sudah. Dah lah tu. Dia dah koyo, dia dah kehidupan. Nak nikah, mak tolong sikit lah. Sikit boleh lah. Berhabis betul nak nikahkan anak. Kau tak ada duit, kau buat cara tak ada duit. Kita berhabis, kita nak pergi Makkah, kita nak pergi bercuti, itulah duit sayang anak mana-mana. Tu dah salah. Bukan makin elok budak tu. Mak tanah tu, mak nak sayang ni, tukar nama rumah tu, tukar nama anak. Tak sampai seminggu dia halau mak keluar. Masa? Aduh. Apa muncul tu? Ada muncul kejap lagi saya beritahu. Makin banyak baru nak beritahu. Kan? Ya. Nampak tak? Punca macam tu lah. Kadang berhabis sudah apa jadi. Kan? Nak ni tu sebab kalau tanah ni buat rumah ni nak transfer ke anak, paling baik sekali buat hibah. Ya, buat hibah bersyarat. Maknanya ni rumah ni akan saya serahkan anak saya berkat kuasa selepas saya meninggal dunia. Selesai. Lagi hidup, tak tahulah kau nak dicokik mak malam tu, tak tahulah kan. Macam tu lah. Jadi maknanya kata, macam mana kalau dah kata tak cukup, macam mana? Nabi aja macam mana? Sebab Allah uji kita, muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan, Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Nabi macam mana? Nabi pesan dalam satu hadis, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Selesai. Cari yang tak halal tak pernah cukup. Nak lagi. Mana nak cari lagi? Mana nak gabur lagi? Tipu orang lagi tak cukup. Itu dia. Kan? Jadi cari rezeki yang halal. Jadi salah satu nak capai keberkatan macam mana? Macam mana cara? Yang pertama kita jangan lupa bangun pagi semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kan? Masuk jazan tu boleh lagi nak semayang sunat 2 rakaat tu. Lepas tu semayang macam biasalah. Kemudian jangan lupa sedekah subuh. Tu tadi tu pagi-pagi tu transfer masuk dalam akaun surah An-Nur fasa 3A. Senzra masuk. RM1 masuk. Tak, betul, saya boleh tunjuk mesej orang masukkan duit RM1. Lepas tu descriptionnya sumbangan tabung tak, doakan saya kaya. ada dia tulis doa saya kaya. Tak, itu yang Nabi sebut, aku paling suka umatku dia beribadah walaupun sikit tapi berterusan. Hari-hari bagi RM1. Okeylah, sebulan baru RM30. Kan? Ini ngolak RM1 dia bagi pun tidak. Kan? Nampak tak? Sedekah. Sebab orang tua dulu je tengok kena kahwin, tengok macam mana kena kahwin, mana yang datang belenggang cakap ST ada bondo dibawa, yang nangko yang botik cempodak, yang buat boreh buat minyak orang dulu rewang bawa lah, yang boleh bagi duit. Ada seorang tu bawa susu satu sepapan, bawa air kata. Yang seorang nak bawa air ni, yang seorang nak tukang masak ni, yang seorang tu sumbang tolu, berpak-pak tolu bagi. Sedekah ni datang bawa tolu dia bawa.
Aduh, no, aduh, salah. Tak tolong yang ada kat rumah. Tak apalah, jadilah. Tak, makna kata orang dulu tu deh. Tu cerita sedekah. Dulu kemah, mana ada yang pasang siap ni? Cari buluh dulu. Saya sampai lah masa kecil tu duduk, pandai betul orang dulu baik tu kan. Arkitek dia tengok pembukaan struktur tu kan. Zap tarik canvas tu tutup jadi bumbung. Dulu. Lepas tu tolong kan. Mana ada pandai bagaimana lain? Tolong lah. Masak tolong. Tuan jago sampai pukul 3 pagi nak robi tolong. Lepas tu balut dengan tisu kan. Lepas tisu tu yang kata kilat tu, plastik kilat tu, yang pakai stapler keletap tu. Lepas tu dapat tolong tu kan. Tak sabar nak balik, nak buka cair ke tak, cair ke tidak. Buka cair, buh kicap, segantam kicap, serup, sadap, hanyir mulut tu. Sekarang Candice Corner nyampah dan la ilaha illallah. Candice Corner lah, apalah. Lepas tu bagi apa? Bagi kain ni 3 tu bagi. Terima kasih. Waduh. Orang tu dulu kepantangan bagi kain tu. Buat menyapu si air mata. Kan? Jangan bagi kain orang dulu lah. Dia tak ada lah dalam hadis, tak ada sebut pun. Tapi banyak benda lain bagi. Bagi biskut 2 keping. Apa bondo. Tak sampai jadi tai. Lama ni. Cek gigi, siap habis. Habis. Bondo. Tak, saya cakap betul ni. Kan? Sekarang ni bagi. Entahlah, kena macam-macam. Tak tu. Jawapan untuk budak-budak kenapa jadi masalah. Kenapa budak-budak jadi tahu? Kenapa anak perangai macam-macam? Punca apa? Yang saya kata, saya kat kemudian, tak apa saya kat sekarang. Punca adab. Adab tak ada. Budak-budak hari ni perangai macam-macam sebab tak ada adab, tak didik adab. Saya ceramah mana-mana pun saya mesti sebut pasal adab ni. Orang dulu tengok macam mana? Macam mana adab? Nampak orang tua lalu depan macam mana? Bukan hanya menunduk, minta izin. Pakcik, saya lalu depan ya. Dulu. Sekarang dia tunduk pada lalu ya. Ada tu lagi lah tagak lalu ya. Ada tu, pakcik, saya sebang lalu belakang. Jangan depan, ada bolo. Dia bola belakang kan berlagu pula kalau ke depan. Agak lah, tak tahulah. Tapi makna adab. Dulu gelas, berani tak bagi gelas tak ada alih? Tengok. Alih tak. Contoh. Dia bagi macam ni. Tak, betul tak? Bila kita bagi tu macam ni, jemputlah minum. Kita bagi macam ni kan. Dulu. Kalau dulu macam ni, dia lempar, betul tak orang tua tu dulu? Dia hampir macam miskin pun lah. Memang miskin. Tapi maksud ayah tu, dia marah. Maksud miskin adab. Orang dulu ajar ngaji. Macam mana? Dia ambil lah rotan ni, ustaz. Anak saya kau berperangai sabat lah. Jangan mati sudah. Betul tak? Ya dulu. Dan guru tu tak ada. Dia rotan pun dia pegang rotan tu. Baca. Lip 2 datik. An lip 2 bawah in. Lip 2 depan on. An in on. Bagus. Naik sebelah. Ain date lam date la mim ya mati bawah min nun date na. Apa bunyi mana panjang pula apa bunyi tadi. Baca lah ngejo laju kan bunyi tak tahu. Padan. Baca tu. Alamina. Tengoklah panjang pendek mana ain date alam date la mim ya mati bawah mimi tu panjang. Alamina. Baca balik. Baca. Hai nanti lam nanti lah. Mimia mati bawah ni. Simpan. Simpan. Dulu. Guru ngajar kan. Hari ni cuba tengok. Budak kena tahan sebab lambek masuk kelas. Kan lambek masuk sekolah. Kep pintu pagar. Duduk situ. Wah, berbaring. Petang tu abah datang bawa lawyer. Bangang punya babah. Apa pun tak boleh cikgu tu buat. Apa jadi? Cikgu tu bertuah anak tu kena rotan. Siapa yang tak pernah kena rotan sini? Yang ayah-anda semua dah kena sobat. Punya azab makin. Mana sampai tangkai apa semua dapat. Bertanda tak ada pun lain telidera dulu. Mana ada?
Nah, apa tu mak dah kono pula, mak masuk bilik pula. Mak lagi mendanah tu. Iya, dulu. Tapi bab adab. Ya. Assalamualaikum, salam. Ya, cik. Mak ada cik. Cik duduk dulu, cik ya. Cik nak ajak keluring. Tak apa, cik duduk. Saya panggil mak. Tutup TV. Pergi ke dapur. Mak, capek lah, mak. Jangan lama lah. Cerita tengah sadap tu. Tunggu, mak. Lama lah. Masa tu tak ada beyond. Masa tu tak ada beyond. Tak boleh rakam-rakam. Tak ada. Aduh, hai lambek. Sudah, baru balik. Habis dah cerita tu. Tapi adab jaga. Sekarang, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik ikut belakang. Dah lah rumah teres, tengah pula tu. Tak tahu ikut belakang. Dia ikut lorong belakang. Kotuk-kotuk dah rumah India, mana pula salah rumah pula. Tu semua lah tu. Ayah kacau tu lah. Betul tak? Itu dia bab adab ni, cerita adab. Tengok bertunang. Orang Seman Selatan dengar elok-elok. Kalau bertunang, jantan jangan datang. Maksudnya jantan yang bertunang tu. Ini beliau lah bersanding kepada itu. Pahal. Siapa ngajar? Alah tu dulu. Jangan. Bab adab tu. Siap sarung cincin mu. Mana kau belajar? Kan? Tu jaga tu. Bab adab kena jaga. Kan? Balik semula tadi. Bab sedekah tadi. Sedekah tak semestinya dengan duit, tapi dengan barang, dengan apa. Sampai kawan tua dulu kan. Itu sebab. Apakah kelebihan sedekah? Pertama, dia akan mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Nak bagi. Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Pernah tak orang perempuan kan nak bayar bil, bayar. Berlebih lagi duit ni. Rasa dah bayar semua dah. Kira-kira dah bayar semua dah. Berlebih. Pernah tak jadi macam tu? Kan? Rupanya bertukar wallet dengan suami. Yang suami lah tak cukup mana pergi duit dan nak ilaha illallah. Kan? Tak ada lah. Jarang berlaku tu. Tapi dia sayang tengok wallet dia sama macam ni kan. Jadi mana kata dia akan rasa cukup dengan rezeki yang ada. Ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab orang tua dulu panjang umur. Salah satu sebab dia rajin sedekah. Sedekah bagi. Dengar ada rumah anak yatim nak bagi. Dengar ni surau ni kata ni nak tambah ni nak bosarkan lagi surau. Sebab kawasan ada orang nak bosar lagi tak cukup lah. Sebab saya difaham kan jemaah subuh pun dah ramai sekarang semenjak penjagaan sosial ni. Penuh sampai belakang. Jadi makna kata berapa ribu lagi nak? Kita nak cek lagi 300,000. Cukup. Jalan pap dapat. Bukan susah pun lah. Kalau kita bagi kan. Tu dia. Dan yang keempat melancarkan rezeki. Rezeki ni tak semestinya duit. Rezeki ni mungkin isteri pandai masak. Rezeki lempar jadi bayangan, lempar telur jadi ayam. Gila betul. Tak dia masak tu sadap lah. Sadap masak kan. Jadi masak tu kan. Rezeki apa lagi? Rezeki suami naik pangkat. Alhamdulillah. Rezeki anak. Kadang-kadang kita ni dia berkat rezeki dia tak semestinya banyak walaupun sikit tapi berkembang. Itu masuk berkat. Ya, mama tak dapat bagi banyak dah, mama bagi RM1 je. Bayangkan Seman Selatan mama nyampah tu dia. Ambil lah. Mama bagi RM1 je. Tak apa mama nak suruh. Tak apa mama bagi RM1 ni alun simpan dalam tabung. Habis tu nak makan apa? Alun puasa ni. Ini kan boleh puasa sunat. Nangis mak pun tak puasa. Anak puasa. Potang tu kelima. Mama. Kenapa? Alhamdulillah mama result peksa dah keluar. Dapat nombor 1. Allahu Akbar. Rezeki. Mengalir air mata. Tengok anak konvo. Bang, anak kita konvo dah bang. Abang, anak kita konvo. Yang suami kau cuba kawal perasaan kau sikit. Yalah man tak gembira kau tengok anak kita konvo. Konvo tadika masalah Hello tu. Konvo tadika apa jadilah bantai lah kan. Tak. Macam mana mak tak menangis. Ni kat rumah tak orang cakap. Konvo tadika elok buat persembahan ikut disiplin cikgu aja. Tu maksud Jadilah konvo tu lebih warna lagi kan. Tak apa. Tapi betul. Sedih tengok. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Kan? Allah bagi rezeki yang murah kepada kita.
Macam-macam rezeki lah, naik pangkat. Rezeki ni dia macam-macam. Termasuk rezeki apa tau? Termasuklah rezeki kita ada dekat kawasan kejiranan yang baik-baik. Rezeki kita bercampur berkawan dengan kawan yang baik-baik. Nampak kawan yang menipu kita yang parah daripada sekolah pun kawan dia jumpa nipu kita ada, bukan tak ada. Tapi satu lah kita fikir satu ya. Dan Allah Ta'ala datang dengan orang-orang kat keliling kita ni ujian kat kita tu ya. Yang baik benar pun ujian, yang teruk pun ujian, itu ya. Okay, balik pada ayat tu tadi, surah As-Saff tadi. Dengan harta benda dan diri sendiri. Diri sendiri macam mana? Jaga akhlak kita. Akhlak siapa nak ikut? Akhlak Nabi, selesai. Jadi saya tak nak cerita panjang, nanti dah masuk maulud, nanti besok ada ustaz lain nak cerita. Bulan depan dah mula maulud ni, dah bawa rambut nak tarikh dah. Kan? Jadi makna kata ikut akhlak Nabi sebab apa? Uswatun hasanah ada pada Nabi. Contoh ikutan terbaik. Jadi ikutlah Nabi. Jadi apakah keuntungan yang disebutkan dalam surah As-Saff tu? Ayat 10, 11, 12, 13 tu. Keuntungan yang disebutkan dalam tu ada 4. Ada 4. Yang pertama keuntungannya adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita bila kita berjuang bela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Pertama, Allah akan ampunkan dosa kita. Kedua, Allah akan berikan kita syurga adnin. Syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiganya, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan kepada kita yang mana cepat masa berlakunya. Jadi semua nak berjaya dunia akhirat kan? Semua nak berjaya. Jadi kita lihat kepada hujung sekali ayat yang saya nak kongsikan kepada semua, yang semua orang kena tengok, iaitu surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20 ni Allah beritahu kita apa? Allah beritahu kita barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Siapa kerja akhirat, Allah akan tambahkan keuntungan dia tu, dia akan dapat juga keuntungan dunia walaupun dia kerja akhirat. Dan barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan itu, malahan di dalam hati ini tidak akan pernah ada rasa bahagia. Jadi kerjalah akhirat, insya-Allah. Tengok kek Mambau itu kan, dekat surah Al-Muqarrabin, dekat dengan nasi lemak Mambau tu, surah baru tu yang cantik kan. Kita tengok dalam berita tu yang seorang perempuan dalam perjalanan nak pergi surau dilanggar kan, kereta melambung jauh tercampak, meninggal dengan keadaan masih bertolakung, berwuduk, dan dekat dalam tangannya dia genggam duit RM2 standby nak sedekah untuk surau. Kematian yang dicemburui. Manusia kita ni kat dunia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Maknanya yang datang ni tengah selamat daripada macam-macam perangkap. Contohnya orang lain aksiden, tapi tu sikit lagi kita nak kena kan, itu perangkap tu. Kita terlepeh, orang tu aksiden kita tak kena. Bin jatuh kipeh, orang bam kena kat kawan tu. Kita sebelah, kita tak kena. Kan, tanah runtuh zrap, habis satu rumah, habis satu rumah kita tak kena. Makna perangkap kematian kita terlepeh. Tapi dalam semua perangkap tu ada satu perangkap yang takkan terlepeh. Perangkap usia tua. Itu tak ada siapa terlepeh tu. Mampu atau tak mampu, macam mana? Maksud meninggal, mampu pula meninggal, tetap meninggal sampai masa meninggal. Kan, sampai masa meninggal dunia. Jadi mana kata kita kena bersedia, itu saja. Ya, jadi kerjalah. Jadi kesimpulannya, pertama, hijrahlah. Hijrah pada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, baik pada lebih baik. Kedua, hijrahlah dari segi niat kita. Kedua betul. Macam kita beli handphone lah, kita beli handphone. Benda pertama kita akan usik setting. Setting tu niat tu. Pada telefon tu, setting tu. Brightness dia nak torang mana, volume nak kuat mana. Cuba sopokak kan. Tak torongan, orang kuat paling kuat bunyi. Kan, lepas tu dia punya assign ringtone. Kalau bunyi ringtone nya milah telefon. Oh, bini dia telefon. Bunyi rimau tak gila betul. Contohlah kan.
Contoh, jadi dia dah susun siap dah bunyi tu. Kan? Jadi dia di setting ni bukan hari-hari gitu sih. Hari pertama beli telefon ni sih sebab kita akan pakai balik. Tapi tiba-tiba tengok apa lah kelabu lah skrin ni. Kita botolkan balik. Maknanya bila niat kita dah botol, kalau kita tersasar pun kita balik ke niat kita. Tu cara dia. Kemudian yang ketiga, berhijrahlah dari segi akhlak kita. Daripada buruk pada akhlak yang terbaik. Alangkah Nabi pun ampunkan umat. Itu Nabi. Aku bukan Nabi. Nabi kalau dengar kau cik hati. Jangan ingat Nabi tak dengar. Nabi dengar tau apa yang kita cakap. Kemudian hijrahlah dari segi ilmu. Dari dulu tak berilmu, macam sekarang dah jadi berilmu. Alhamdulillah saya nampak ramai yang mencatat. Hukama dulu berkata bahawa ilmu ni ibarat haiwan buruan. Nak tangkap dia dengan mata pena. Jadi kita catat. Tapi zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia tak catat. Dia dengar, dia tangkap, dia tu ingat. Jadi siapa yang tak menyalin tu, dia sedarung Abu Hurairah. Senang gitu. Habis kita selesai. Tapi tak apa, boleh handle tengok balik video tu. Yang tak menyalin kan balik kan anak tanya, tadi ceramah dia okey mak? Okey. Siapa nama Samsul buat? Mak. Apa cerita? Sama yo. Nama tak menyalin dia bersalah itu. Salah. Banyak dia bagi dah malam ni. Kemudian hijrah dari segi jemaah gitu, persekitaran gitu, berbuat baik dengan kejiranan kita. Hijrah gitu, campur dengan semua. Baik dengan semua orang, senanglah hidup gitu. Bayangkan Nabi dah letak dah. Nabi letak iman tak beriman seorang tu, tengok hubungan dengan jiran dia. Tu ya. Bercakap dengan jiran. Bukan saya tak tahu cerita Saman Selatan ni. Saya tahulah, saya jaga sini main. Aduh, yang mana tak perhati dengan orang. La ilaha illallah. Dia bolok kucing dia. Bau busuk dia. Yang mengadu tu 10 rumah salam kan. Bangang betul. Bukan orang Saman 3A ni, Saman 18A. Jadi tak payah cari dah. Membelah ayam sampai mendatangkan kacau ganggu. Pergi tengok ayam selama seekor yang comel. Seekor dalam rumah terkurung. Apa yang kau sakit hati mana? Payah betul. Kita nak selamat dalam dunia ni, buang perasaan. 3 bunuh penyakit berjangkit kena buang. Penyakit berangkai. Apa dah? Nombor 1, buang perasaan tamak. Jangan ambil yang bukan hak kita. Yang hak kita yang ambil. Kedua, buang perasaan sombong. Nak sombong dengan apa? Kadang orang kita ni dia boleh sombong benda yang tak ada apa-apa. Tompah baju kat Kuala Cina. Lawa baju. Lama. Dan pakai pagi raya ni baru dia tahu. Buntang mata orang tengok. Sekali PKP. Apa benda kau nak pakai? Padan kau tompah pakai main ni. Berpapan-papan kan tompah. Masuk dalam Facebook, orang pun tak perasan tu baju baru ke tidak. Apa benda tak ada lah kan. Jangan kita tamak, jangan sombong. Ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab yang hasad punya toruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Aduh ya benda. Siapa yang pergi Masjid Senayan dengar tak? Syed Abdul Kadir Al-Jufri kan, ustaz tunggu gitu cakap apa? Kalau nak tengok benda tu dongki tu dah ada dalam hati senang bila cakap pasal orang tu dalam hati tak rasa apa-apa. Contoh, dengar dia dapat belajar sampai luar negara. Macam tu. Bila tak rasa apa, makna dongki dah mula ada tu. Tapi kalau tak perhati, confirm dah ada dongki. Dengar anak PSA dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dengar dia pakai kereta baru, tak mana dicuri duit tu. La ilaha illallah. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Aduh yo. Cubalah elok sikit. Ya. Dengar dia apa tu anak PSA dapat 6A. Alhamdulillah ada budak pandai kat taman gitu ni. Dengar dia pakai kereta baru. Ya Allah, untung dapat kita tumpang, tak payah bayar bulan, tak bayar apa, tapi bayar pek naik betul. Dengar dia dapat apa ni? Dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah, so apa-apa saya minta tolong senang. Kan senang macam tu. Dengar haji apa tu lah, yang umur 90 tahun tu, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita dia ni. Kenapa? Bini yang umur 25. Ya kau. 90 dapat bini 25. Buntang mata. Ya. Cuba cakap elok. Alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Ini tak malam pertama mati tu. La ilaha illallah, tak ada betul elok burak aduh.
Cuba tanya perempuan, apa kau agama benar kat Abang Haji tu? Dia cakap. Heran lah kita orang ni. Abang Haji ni kak, dia lembut, ambil kau lembut. Dia manja tu. Dia pandai gurau, romantik. Lepas tu kan, setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balik. Dia pakak tak terang macam mana. Tapi bukan orang sini dah, tempat lain sini okey. Contoh kan, contoh. Jadi itulah dia. Ya? Kemudian seterusnya, hijrah dari segi penyakit hati ni, hijrah kepada penyakit hati kita bersih, hati kita tenang, hati kita tenteram. Dan last sekali, hijrah matlamat kita, biarlah daripada mengejar dunia, kita mengejar akhirat. InsyaAllah, kejar akhirat, dua-dua dapat. Jadi rasanya cukup setakat tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Boleh lagi kah? Dah lah tu, ikut 9 dah. Dah lah tu. Kita sembahyang isyak pula dah kan. Cuma sedikit makluman. Dekat luar sana ada sahabat-sahabat ni memang diikut saya mana tempat saya ceramah. Yang seorang tu daripada Tabuh Naning, Alur Rajah, Melaka. Dia bawa barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, garam bukit, minyak bidara. Murah daripada harga di luar. Minyak bidara tu colek belakang tengok kok mengelupur kan, ada hantu ikut itu. Kemudian yang kedua, sahabat saya daripada Tampin, dia bawa madu tualang, madu kelulut, madu hutan kan. Cuba tanyalah berapa harga dia. Orang perempuan beli madu tu tunjuk kat suami, bang ni madu diizinkan dalam rumah ni. Cakap macam tu, biar dia faham. Yang faham lah. Kemudian begitu juga ada satu tu, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni tengah viral lah sekarang ni. Jadi alhamdulillah, bayangkan satu Malaysia pergi kat Somban, kat sini, Semua Selatan tak baik. Tak apalah, nanti beli. Susu kambing Al-Am ni, susu kambing campur dengan madu, campur dengan kurma. Kombinasi 3 produk sunnah. Dekat kotak tu ada muka macam muka Samsul Debat. Jadi lepas tu, siapa yang minum tu, yang pertama dia tak ada bau sebab dia bukan kambing Somban Selatan. Dia memang kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau. Kedua, baik untuk orang gastrik. Imam Masjid Palung 2 oleh dah 6 bulan semayang kat kursi, dah boleh semayang berdiri, alhamdulillah. Manager Bank Islam Seremban, mak sakit lutut kat Kelantan, dah boleh jalan, alhamdulillah. Orang perempuan pijak, sakit tumit, tangan kebas-kebas, insyaAllah elok. Kemudian mana yang gastrik elok, siapa nak diet pun elok. Sebab dia boleh minum sampai potang kan, dia boleh tahan perut dia. Tapi kok minum terdarah sama banyak, tak pek kuih dah. Lupa kan. Kemudian siapa yang orang perempuan yang hormon marah raya tu, kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana pergi, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki tu, joki. Lepas tu siapa yang macam budak-budak boleh minum, terutama yang perempuan yang mengandung, elok ambil. Sebab apa? Hari ni baby lahir 98% kuning kan. Jadi ambil pada awal. Sedang elok dia tak ada bau. Jadi minta maaf banyak, saya tak bawa banyak lah. Mana yang ada 4 10 lipat sampai cepat dia dapat. Jadi makna kata kalau ada yang tak ada kan, tak cukup kan, bagi nama nanti staff saya dia ambil, insyaAllah dia hantar ke rumah. Tu dia. Jadi tanyalah kat luar. Ni bukan promote dah, lebih kurang. Macam tu. Buku tu buat. Ada satu lagi buku kahwin bukan nak suka-suka jang. Beli buku tu mana yang dah berumur, dah kahwin, dia rasa dia dah bahagia, beli je hadiah kat budak-budak kahwin. Ni 3 minggu ni kan tengah musim mengawan ni. Jadi bagi hadiah kan budak-budak yang kahwin tu. Hadiah kan. Jadi siapa, harga buku tu RM16 satu. RM16. Buku tu simple, pendek-pendek, baca ada poin-poin. Buku tu RM16, tapi siapa beli susu kambing 2 kotak, buku tu jadi harga RM10 saja. Discount offer. Ni kan promote lebih kurang. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Terima kasih daripada semua yang membuat liputan secara live. TV3 ada, TV9 ada, habis Astro pun ada, audio kuliah pun ada. Terima kasihlah banyak. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kongsikan. Nanti semua boleh ulang tengok balik dekat ni. Semua dekat Facebook masing-masing boleh tengok balik. Jadi kongsikan. Jangan lupa, siapa nak tengok ceramah terbaru Samsul Debat, jangan lupa subscribe dekat Syamsul Debat TV. Tengok ceramah-ceramah yang terbaru. Saya tengok yang lama je. Tengok Syamsul Debat TV. Subscribe tau. Saya akan tekan subscribe tu. Jadi dia akan keluar kat handphone tu notification. Baru ada baru masuk. Begitu juga boleh tengok Kulu Kili SD. Ke mana SD ni pergi? SD tu Syamsul Debat. Kau tak tahu pula. Lah ya kau. Kau tak tahu. Ranjat lah kan.
Jadi itu daripada saya, yang baik datang dari Allah, menekan punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.